Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Setiap umat Islam Allahu Akbar. akan mengurangi jaga rakaat sembahyang. Minta Allah jangan jadikan kita al-maghdubi alaihim. Mereka yang dimurkai oleh Allah. Mereka ialah kaum Yahudi Zionis yang paling ganas membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, membunuh orang-orang yang baik, melakukan kejahatan di atas muka bumi. Terdapat kalangan orang-orang Yahudi sendiri penganut mazhab Ortodok Nabi Kata mendedahkan dalam kitab Taurat mengharamkan orang-orang Yahudi menubuhkan negara. Kerana mereka dilakukan oleh Allah. Tetapi terdapat kumpulan Yahudi sekular yang memisahkan agama daripada politik di atas semangat perkauman Yahudi. Mereka menubuhkan kumpulan Zionis untuk menubuhkan negara haram Yahudi, negara yang menjadi impian mereka di atas nama Empire Sulaiman alaihi salam yang tak ada kena-mengena dengan mereka. Menubuh negara Israel Agung yang menguasai dunia. Di utaranya Laut Mediterranean, di selatannya Laut Merah, sungainya di Mesir, sehingga Sungai Euphrates di Iraq. Itu kawasan yang diimpikan. Kumpulan Zionis ini menggunakan kekayaan ekonomi yang dikuasai oleh mereka. Mereka menguasai bank dunia, menguasai IMF, tabung-tabungan antara bangsa, menguasai media, sehingga calon-calon presiden Amerika, Presiden Prancis, Perdana Menteri British, negara Eropah, untuk menang pilihan raya masih menyokong Israel. Ini yang berlaku. Maka berlakulah penyanyian Balfour di antara Theodore Herzl, pemimpin Zionis, dengan Lord Balfour, Menteri Luar Prancis, yang menjanjikan untuk menubuhkan negara orang Yahudi dengan menyerahkan Palestin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merampas bumi Palestin. Di atas janjian ini British yang mendapat bahagian Palestin menjadi jajahannya mengikut perjanjian Sykes-Picot
membahagikan negeri wilayah Osmaniyah. Palestin menjadi jajahan British. British menggunakan kuasanya melakukan hijrah orang-orang Yahudi ke Palestin yang berduyun-duyun dan menubuhkan kumpulan pengganas yang bernama Haganah. Antara pemimpinnya Manahin Begin untuk melakukan keganasan membunuh rakyat Palestin, untuk menghalau rakyat Palestin bagi diserahkan Palestin kepada orang-orang Yahudi. Namun orang-orang Palestin tidak menyerah kalah. Mereka berjuang bermati-matian. Walaupun British, Amerika dan negara Barat membekalkan Israel Zionis segala senjata, termasuk senjata yang diharamkan, senjata nuklear, mengharamkan orang-orang Arab memiliki senjata yang canggih. Namun orang Palestin tidak menyerah kalah. Mereka terus melawan sejak tahun 20-an. Di tahun 1948 ditubuhkan negara haram Israel. Mereka berjihad mempertahankan Palestin, tidak menyerah kalah walaupun dengan kayu dan batu. Mereka kumpulan yang pernah dinasihatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah illa ma asabahum min la'wa wa hum 'ala dhalik. Akan tetap ada kalangan umat aku satu kumpulan yang mampu mempertahankan Islam. Mereka tidak boleh melakukan oleh musuh-musuh mereka, walaupun dikecewakan oleh kalangan orang-orang Islam sendiri. Mereka menghadapi sedikit kesulitan, namun mereka terus berjuang. Diletakkan di urusan Allah yang akhirnya memberi kemenangan dan mengalahkan orang-orang Yahudi. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, "Hum ashabu Baitul Maqdis wa aknabi Zaidul Maqdis." Mereka penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Hari ini kita melihat munculnya kumpulan-kumpulan ini yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Keadaan memuncak sempat dalam arah tahun 67. Baitul Maqdis ditawan oleh Yahudi. Terdapat negara-negara Arab, negara Islam yang menyerah kalah, menerima penyelesaian dua negara, two state solution, menubuhkan negara untuk Yahudi dan Arab. Dalam keadaan orang-orang Yahudi melengah-lengahkan,
Mereka terus membawa masuk kaum Yahudi Zionis dari seluruh pelosok dunia, menghalau orang-orang Palestin yang berada di kemah pelarian, merampas rumah-rumah mereka, merampas kedai dan kebun mereka, dan kemunculannya mereka menceroboh Masjid Aqsa, melakukan keringasan terhadap para jamaah yang sedang bersolat, yang beriktikaf. Mereka merancang untuk merobohkan Masjid Aqsa dan mendirikan kuil Haikal Sulaiman, rumah ibadah Yahudi. Akan melakukan korban beberapa hari lagi. Kemuncak inilah yang mencetuskan kumpulan Islam, Hamas, Tanzim Jihad dan Hizbullah, disokong oleh semua kumpulan Palestin, bangkit melakukan operasi Taufan Aqsa yang mengejutkan Israel. Israel kalah pada 7 Oktober. Semua negara barat, Amerika dan sekutu-sekutunya, England, Perancis, menggerakkan badan tentera mereka untuk membantu menyelamatkan Israel. Di atas nama menyelamatkan Israel, mereka menuduh orang-orang Palestin sebagai pengganas, bahkan mereka membunuh kanak-kanak Palestin, membunuh orang tua, membunuh kaum wanita, menggebom hospital, sekolah, masjid dan gereja, termasuk gereja rumah ibadat yang bukan Yahudi, dimusnahkan. Apa yang menarik? Kumpulan Palestin berpegang menentang Israel di atas nama Islam dan ada Islam. Firman Allah Ta'ala, "Aqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin." Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jangan kamu melampaui batas. Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Di mana Palestin menyerang sasaran-sasaran tentera sahaja, tidak menyerang kawasan awam, kecuali kawasan awam yang dipersenjatakan. Israel mengerahkan orang awam memiliki senjata untuk membunuh orang Palestin. Di mana sasaran tentera saja. Bagaimana mereka tuduh orang Palestin sebagai pengganas? Seluruh dunia menyaksikan Israel mengebom Gaza, mengebom hospital, mengebom masjid, gereja, sekolah, kawasan awam, menyebabkan demonstrasi berlaku di seluruh dunia. Bukan sahaja di negara umat Islam, termasuk negara umat Islam yang ada hati buruk, yang menyaksikan keganasan itu. Maka kita umat Islam lagi wajib bangkit bersama-sama Palestin. Dengan kepercayaan Masjid Aqsa adalah milik kita.
Palestin juga milik kita. Bukan untuk Palestin. Ketahuilah, wahai Zionis Israel, apa yang berlaku sekarang ini, orang Palestin pada Selaf yang pertama. Di mana seluruh dunia Islam bersama dengan Palestin. Allahu Akbar. Mereka tidak mungkin mengalahkan sekali-kali. Akan berlaku sebagaimana amaran Yahudi Ortodok bahawa penubuhan negara Israel untuk menjadi kubu mereka sendiri akan tiba masanya. Yang penting bagi umat Islam menundukkan simpati kepada Palestin dan protes kepada Zionis dan negara yang sokong dengannya. Kita mendesak supaya pemimpin Zionis, termasuk pemimpin negara barat Amerika dan sekutunya, yang membekalkan senjata dibawa ke mahkamah antarbangsa dan melakukan jenayah perang. Undang-undang yang mereka sendiri gubal bersama, mereka tak hormati undang-undang itu. Kita lah wajib mengerahkan semua pihak untuk menghukum kezaliman yang telah berlaku sekarang, yang tak boleh dibiarkan sekali-kali. Kita yakin dan percaya setiap orang Islam akan terlibat bersama dengan Palestin. Sekurang-kurangnya berdoa semangat harta dan jiwa raga untuk bersama Palestin. Seluruh umat Islam sedang bergerak sekarang. Maka Malaysia sebahagian daripadanya, walaupun kita perbezaan pemikiran dalam beberapa perkara, tetapi bersatu dalam menentang kezaliman Israel. Satuan ini mesti dibina dengan teguh dan kuat. Saya mengucapkan syabat kepada semua yang ada. Takbir. Takbir. Menundukkan simpati dan sokongan kita ke Palestin. Mari kita bangkitkan kebesaran Allah, mengatasi kebesaran segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.